Halo, Assalamualaikum. Kita sambung lagi perbincangan untuk kelas matematik tingkatan 4, praktis kendiri 4.1B. Jangan heran baju sama sebab ini adalah rancangan rekaman je. Shooting same day, same time. Okay, stay tune. Wah, kelas itu. Okay. So kita masuk sekarang 4.1B, praktis kendiri 4.1B, muka surat 102, buku teks matematik tingkatan 4. Okay, tentang apa nih soalan nih? Okay, so ini adalah tentang menentukan pelengkap bagi persilangan set. Apa yang maksud dengan pelengkap? Unsur-unsur yang tidak terdapat dalam suatu set tetapi terkandung dalam set semesta, itulah yang disebut sebagai set pelengkap. Itu yang disebut sebagai pelengkap. Okey. Praktis kendiri 4.1B, muka surat 102. Make sure buka. Kalau tiada buku teks depan mata, teacher membebel banyak-banyak di sini pun no point. Susah korang membuat rujukan sebab tidak buka buku teks. Okey. Patah? Buka buku teks dulu, muka surat 102, praktis kendiri 4.1B. Soalan yang pertama, diberi set semesta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Set P 3, 5, 7, 9. Set Q 2, 3, 5, 7 dan set R 2, 4, 6, 8, 10. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Sorry ya, laju sikit ngantuk sudah nih. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. A, P silang Q pelengkap. Tengok di situ tanda bagi pelengkap, apostrofi kecil. Tanda apostrofi itu adalah simbol bagi pelengkap. Okay, P silang Q pelengkap. So cara untuk jawab soalan macam ini paling mudah, kamu senaraikan dulu semua unsur. Okay. Senaraikan dulu semua unsur. Bermula daripada set semesta, diikuti dengan set P, set Q dan set R. Barulah tentukan apa dia persilangan P silang Q. Apa persilangan bagi P silang Q? Okey, apa persilangan bagi P silang Q? P silang Q. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Okey, tapi soalan minta pelengkap. Bermakna rujuk set semesta, apa dia pelengkap adalah semua unsur selain daripada 3, 5, 7. Selain daripada 3, 5, 7 yang terdapat dalam set semesta. So apa dia pelengkap bagi persilangan P dan Q? Ya, 2, 4, 6, 8, 9 dan 10, iaitu unsur-unsur selain daripada 3, 5, 7. Kenapa 3, 5, 7? Sebab 3, 5, 7 adalah persilangan bagi P dan Q. Kita mau selain daripada 3, 5, 7. Itulah yang disebut sebagai pelengkap. Makna pelengkap ni adalah tanpa dia siapalah set semesta. Gitu. Okey, pelengkap. Tanpa dia siapalah set itu dalam satu-satu set semesta. Okey. So 3, 5, 7 tadi pelengkapnya adalah 2, 4, 6, 8, 9, 10. Barulah membentuk set semesta. Okey. Makna pelengkap ni adalah bila kita combine dapat balik set semesta. Itu. Okey. Soalan B dan C buat sendiri. Senang je kan? Okey, soalan 2. Soalan 2, gambar rajah Venn menunjukkan set GH dan I. GH I dan set semesta. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. So ini cara yang sama juga. Cara yang sama saja. Kamu boleh tengok sendiri di situ. 2A unsur-unsurnya adalah sekali lagi kita tekankan gambar rajah Venn. Apa unsur yang terkandung dalam set G? Set G. G adalah bulatan yang paling besar. Adakah 11, 12, 14 sahaja? Ataupun termasuk juga 10, 13 dan 15? Termasuk?
Tidak termasuk. Okay, kenapa teacher tekankan semua selalu soalan ni? Sebab berdasarkan pengalaman tahun-tahun lepas, pelajar selalu confuse antara persilangan subset dan juga persilangan. Okey, di sini biarpun triangle, korang tengok gambar rajah tu, soalan nombor 2, gambar rajah Venn. Biarpun dalam satu set bulatan besar G ada bulatan kecil dan ada juga segitiga triangle, tapi setiap unsur dalam segitiga dan bulatan kecil itu juga adalah unsur bagi set G. Sebab dia terletak di dalam kan? Macam kuih bom itu, inti dia juga adalah sebahagian daripada kuih bom tersebut. Kan? Jadi kita tidak boleh exclude. Kalau kita keluarkan itu inti daripada kuih bom itu kan, itu kuih bom bukan kuih bom lagi kan? Macam karipap juga lah. Kalau itu inti sudah keluar, dia semata-mata tepung saja, bukan sudah kuih karipap. Macam tu juga lah G tadi. Set G ni kalau kita keluarkan H dengan I, dia bukan sudah set G. Sebab sebahagian daripada unsurnya sudah dikeluarkan. Bermakna set I dan set H juga adalah unsur yang unsur-unsur yang terkandung dalam set G. Ataupun senang cerita, I adalah subset bagi H, iaitu semua unsur bagi I termasuk dalam set H. Semua unsur bagi H termasuk juga dalam set G. Sebab itu H dan I termasuk dalam bulatan set G tadi. Boleh faham situ? Okey, macam mana dengan 18, 17 dan 16? Okey, 18, 16 dan 17 itu adalah unsur-unsur pelengkap bagi G. Sudah teacher bagi tahu jawapan. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. G silang H pelengkap, soalan 2A. G silang H. Okey, G silang H. Apa dia unsur-unsurnya? Okey, cara mudah. Senaraikan dulu apa dia set G, bla 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 bla. Apa dia set H, bla 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 bla. Apa dia persilangan antara G dan H, iaitu unsur yang berulang yang terdapat dalam set G dan terdapat juga dalam set H. Apa dia? Tiga-tiga ni kan semua ada. Ni 15, berapa ni? Masuk tadi. 15, 13 dan 10. Okey, pelengkapnya rujuk set semesta. Rujuk set semesta. Mana set semesta sini? Okey, rujuk set semesta. Jadi pelengkapnya adalah semua unsur selain daripada 15, 13 dan 10. Selain daripada. Okey, macam inilah. 11, 12, 14, 16, 17 dan 18. Boleh faham? Boleh? Kalau tak faham, maknanya ngantuk lah tu. Sama ada ngantuk atau tak baca doa sebelum belajar. Kan? Sebab simpel mah. Okey? Okey, seterusnya kita sambung soalan nombor 3. Lorekkan kawasan yang mewakili pelengkap bagi persilangan set yang diberi. Soalan 3, set semesta mengandungi P, Q dan R. Set P, Q dan R. Okey, gambar rajah pertama, P silang Q pelengkap. Okey, di sini suka teacher kongsikan kaedah untuk menentukan pelengkap bagi persilangan menggunakan kaedah penomboran. Apa yang dimaksudkan kaedah penomboran? Dia macam ni. Okey, ini gambar rajah kamu yang ada dalam buku teks. Gambar rajah asal dalam buku teks dia ada nombor macam ni kan? Tapi teacher tulis nombor. Maknanya kamu setiap region ini, setiap bentuk ini kita bagi nombor. Okey, suka hatilah. Korang mau letak sini nombor 1, sini nombor 2, nombor 3, suka hati. Asalkan setiap satu bahagian itu ada nombor. Ataupun kalau tidak faham juga, lukis di kertas putih bentuk yang sama, gunting, ikut garisan ini. Gunting semua, dapat berapa bahagian? Yes, kita akan dapat 8 bahagian. So, di situ, itulah yang kita gunakan sebagai kaedah penomboran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahagian. So, untuk apa bahagian-bahagian ini? Adalah untuk kita mudah menentukan persilangan antara
2 atau lebih set dengan cara macam ni. P. Kita tadi soalan kita mau cari pelengkap bagi persilangan P dan Q. Okey. Senaraikan dulu apa nombor ataupun region yang terdapat dalam set P. Okey, set P itu adalah yang ini, bulatan ini. Bulatan ini. Okey, nomor-nombornya 1, 2, apa itu? 5 dan 4. So 1, 2, 4, 5. Tak kisahlah terbalik. 4, 5, 5, 4 tak kisah. Yang penting semua nombor yang ada dalam set P. Okey, Q pula. Apa nombor yang ada dalam set Q? Q itu adalah bulatan yang ini. Nombor-nombornya 2, 3, 5 dan 6. Okey. Jadi mau menentukan persilangannya sama macam tadi, kita tengok apa nombor yang berulang. P dengan Q, apa nombor yang berulang? Tutup ni. Apa nombor yang berulang? Nombor apa? Nombor 2 dan 5. 2 dan 5. Nombor 2 ada sini, ada sini. Nombor 5 ada sini, ada juga di sini. Itu saja. 2, 5. Bermakna 2 dengan 5 ini adalah persilangan. Persilangan bagi P dan Q. Adakah kita sudah menjawab soalan? Belum. Sebab soalan minta pelengkap bagi persilangan. So, region selain daripada 2 dan 5 yang perlu dilorekkan. Macam ni. Yang kecil ni. 2, 5 yang kecil ni. Ni kan? 2 dengan 5, teacher tak lorek. Selain daripada itu, semua sekali lorek. Asalkan masih ada dalam set semesta. Semua sekali lorek. Okey, soalan B dan C kamu boleh cuba sendiri. Kita masuk soalan... dah habis. Sampai situ saja. Jumpa lagi untuk praktis kendiri 4.1 C.